Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurana Madiha binti Zamzuri. Hari ini saya akan membentangkan, video ni adalah untuk pembentangan portfolio kewangan yang telah saya buat untuk kerja khusus KKWK 3013. Baiklah, untuk portfolio kewangan ni, kita tengok dulu kepada isi kandungan. Isi kandungan portfolio kewangan ni adalah berkaitan dengan portfolio kewangan ini disediakan adalah berkaitan dengan pelaburan dan simpanan. Jadi isi kandungan terdapat dalam portfolio ini ialah pengenalan, jenis-jenis pelaburan, analisis data pelaburan, perbincangan, keputusan akhir dan kesimpulan. Jadi secara ringkasnya dalam portfolio ini kita akan melihat apa yang tentang pelaburan yang saya telah tetapkan untuk masa depan dengan menggunakan modal yang saya ada. Dan kita akan lihat pada akhirnya di syarikat manakah yang telah saya laksanakan pelaburan. Baiklah, sebelum itu kita lihat kepada pengenalan. Okey, pengenalan. Menurut Amanah Saham Nasional Berhad ASNB, simpanan ini merupakan peruntukan sebahagian wang untuk disimpan dan diletakkan di suatu tempat yang selamat. Maksudnya, simpanan ni di mana kita simpan wang yang kita ada di satu tempat dan tempat tu mestilah selamat, sebab kalau kita tahu wang ataupun duit ni adalah kepentingan untuk kita hidup. Okey, di samping itu, Mul Journal 2012 juga menyatakan bahawa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk deposit, tabungan dan juga giro. Okey, menurut Charles P., pelaburan merupakan satu komitmen dana terhadap satu atau lebih aset dalam tempoh masa tertentu untuk masa depan. Maksudnya simpanan ni adalah komitmen kita untuk kita simpan demi masa depan kita kelak. Okey, dalam Islam pula, umat Islam ni digalakkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi demi menampung keperluan diri. Seperti yang kita tahu, untuk kita support diri kita hidup kat dunia ni, untuk wang dan juga simpanan semua ni adalah melibatkan satu sistem ekonomi. Jadi Islam menggalakkan kita ceburi bidang ekonomi ni untuk menjamin masa depan kita sendiri. Okey, Allah pernah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dan dalam limpah kurnia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kita berjaya dunia dan juga di akhirat. Letaklah Allah nombor satu, insya-Allah kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey, seterusnya kita lihat jenis-jenis pelaburan. Secara ringkasnya, pelaburan ni jenis pelaburan ada 5, iaitu pelaburan pendapatan tetap, pelaburan ekuiti, pelaburan unit amanah, pelaburan alternatif dan pelaburan hartanah. Untuk kita kenali serba ringkas tentang pelaburan-pelaburan ni, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, kalau pelaburan pendapatan tetap ni adalah jenis pelaburan yang mana ada instrumen kewangan yang memberikan pembayaran pendapatan tetap, baik dalam bentuk bunga atau pembayaran dividen, maksudnya gaji. Pendapatan tetap ni gaji yang kita peroleh. Okey, kemudian instrumen-instrumen ni dianggap sebagai investasi yang lebih stabil dan kurang berisiko daripada saham, dan mereka biasanya menawarkan pendapatan yang lebih teratur. Pelaburan pendapatan tetap ni maksudnya pendapatan tetap yang kita peroleh, dan bila dikatakan pendapatan tetap dia kurang risiko sebab kita memang tetap dapatlah berbanding dengan saham ataupun pelaburan lain. Okey, pelaburan ekuiti pula yang merujuk kepada investasi dalam sesuatu saham atau pemilik perusahaan. Maksudnya pelaburan ekuiti ni dibuat oleh pemilik saham ataupun pemilik kepada satu bisnes lah, perusahaan, dan dia dilaksanakan sama ada dengan membeli syarikat persendirian atau syarikat yang tersenarai di pasaran saham. Maksudnya dia labur membuat pelaburan dengan cara dia membeli syarikat ataupun dia labur kepada sesuatu syarikat ataupun bisnes yang mana pasaran saham dia tinggi lah. Mestilah kita akan pilih yang tinggi kan untuk kita melabur. Okey, kemudian pelaburan hartanah ni merujuk kepada investasi dalam aset property. Hartanah mestilah berkaitan dengan properti seperti tanah, bangunan, rumah, apartmen, macam itulah. Itu dikenali sebagai hartanah. Lepas tu pelaburan hartanah ni adalah bentuk investasi yang terkenal dan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil serta pertumbuhan modal jika dikelola dengan baik. Okey. Soalnya orang buat pelaburan hartanah ni, contoh yang saya kenal pasti adalah macam mana kalau seseorang tu dia beli rumah ataupun apartmen dan sebagainya, kemudian disewakan. Bila kita buat pelaburan macam tu, kita beli rumah, kita sewakan, dan pendapatan ataupun pelaburan tu kita akan dapat tiap-tiap bulan lah. Maksudnya
ramailah masyarakat kita yang buat pelaburan hartanah ni. Okey. Kemudian pelaburan alternatif ni, dia dapat memberi keuntungan yang lebih tinggi kepada pelabur. Dia merupakan strategi lain untuk mempelbagaikan lagi pelaburan. Okey, pelaburan alternatif ni cara kita nak lebarkan lagi pelaburan kita. Kalau kita dah ada pelaburan hartanah, kita nak backup lagi. Kita tak nak buat pelaburan hartanah je. Kita carilah pelaburan alternatif ataupun pelaburan lain. Maksudnya kita tak melabur daripada satu syarikat, kita mungkin akan melabur kepada banyak syarikat. Untuk kita dapat keuntungan yang lebih lah. Okey, kemudian unit amanah. Unit amanah ni, dia mengumpul dana daripada pelabur-pelabur yang mempunyai modal kecil ke dalam dana amanah. Kemudian dia orang yang nak melabur kat unit amanah ni perlukan modal kecil je. Sebab tu unit amanah ni adalah salah satu tempat yang ramai juga orang buat pelaburan. Sebab bila kita tak banyak modal, jadi kita boleh pilihlah unit amanah ni untuk kita melabur. Okey, kemudian kita lihat kepada analisis data pelaburan. Okey, untuk analisis data pelaburan ni, di mana saya telah mengkaji ataupun menyelidik beberapa latar belakang syarikat untuk saya nak buat pelaburan lah. Tapi ni adalah pengenalan ringkas kepada syarikat-syarikat yang saya pilih lah. Okey. Saya pilih 6 syarikat yang saya dah kaji latar belakang dia lah sebelum saya nak buat keputusan dekat mana saya nak berlabur. Dan 6 syarikat ni adalah saya semak dekat Bursa Malaysia dan juga syarikat yang saya kenal pasti dia agak terkenal lah. Jadi, okey, 6 syarikat tu lah. Yang pertama, Sintech. Sintech ni saya kenal sewaktu kalau ikut pengalaman saya dia merupakan syarikat hartanah. Yang saya tahu dia syarikat hartanah sebab saya nampak dekat area perumahan saya, dia ada syarikat Sintech ni baru nak buat taman perumahan dekat situ. Jadi saya macam, syarikat Sintech ni adalah syarikat hartanah. Okey, jadi memang betul syarikat Sintech ni adalah merupakan syarikat hartanah yang mana dia membuat pembinaan taman-taman perumahan, rumah-rumah lah dekat Malaysia ni. Tapi dia bukan je terkenal kat Malaysia, dia juga telah melebarkan sayapnya di Malaysia, malah di luar negara. Contohnya dekat Vietnam, Myanmar, Amerika Syarikat. Maksudnya Sintech ni dia syarikat Malaysia tapi dia telah melebarkan sayapnya ke luar negara. Kemudian Sintech ni dia tersenarai dalam Bursa Malaysia. Okey, kalau nak tahu Bursa Malaysia ni di mana orang-orang yang melabur ataupun pelabur dia akan semak, dia akan buka Bursa Malaysia sebab dia nak semak ada tak syarikat mana yang sekarang ni tengah ada keuntungan. Sebab dekat Bursa Malaysia ni dia akan tunjuk kenaikan ataupun penurunan graf syarikat tu tentang pelaburan. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan macam mana contoh Bursa Malaysia dan macam mana data yang ditunjukkan dalam Bursa Malaysia. Okey. Tapi kita lihat dulu pengenalan ni sampai habis. Okey, yang kedua saya pilih tabung haji. Sebab tabung haji ni kita sebagai umat Islam sangat terkenal lah. Memang kita kenal dan kita buat penyimpanan dekat tabung haji untuk kita pergi haji kan. Tabung haji ni dia buat layanan kewangan dan pelaburan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya memang jamin kita kalau sebagai umat Islam kan kita nak cari pelaburan yang patuh syariah. So tabung haji ni dah sasar lah syarikat ataupun bank yang memang patuh syariah untuk kita melabur ataupun kita menyimpan. Dan kita simpan pun memang tujuan kita untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Jadi saya macam okay, why not saya kaji juga pasal tabung haji ni kan. Okay, seterusnya Bursa Malaysia. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak check pasal pelaburan ni, kita buka apps Bursa Malaysia kan. Bukan apps, web Bursa Malaysia. Okay, Bursa Malaysia ni adalah satu syarikat yang besar juga yang mana dia telah buatkan, dia syarikat yang besar. Lepas tu ada anak-anak syarikat bawah dia, anak-anak syarikat saham lah. Sebab tu dia ada web yang mana kita boleh check syarikat yang join under Bursa Malaysia ni untuk pelaburan. Okay, sebab kalau kita lihat kat sini, Bursa Malaysia ni dah telah membantu 900 syarikat dalam menjana modal melalui pasaran utama bagi syarikat bermodal besar. Okey, maksudnya dia telah bantu untuk perkenalkan syarikat-syarikat kecil ni dalam bawah syarikat dia. Dah 900 dah dia bantu untuk jana modal melalui pasaran kecil lah dalam web dia tu kan. Okey, lepas tu Bursa Malaysia ni menyediakan akses mudah kepada pelbagai produk dan perkhidmatan pelaburan, menghubungkan peserta pasaran domestik dan luar negara kepada kepelbagaian peluang yang membolehkan peserta pasaran ni berkembang dan meraih keuntungan. Ni saya dah cakap tadi, bila syarikat-syarikat kecil ni ada nama dalam Bursa Malaysia, jadi pelabur ni akan nampak tau. Bila pelabur nampak, pelabur akan melabur lah under syarikat dia. Lagi-lagi kalau syarikat tu menunjukkan kenaikan modal masuk dan modal keluar dalam pelaburan. Okey. Seterusnya, Allianz. Syarikat Allianz Malaysia Berhad ni
bermula di Malaysia pada tahun 2001. Okey, sebenarnya Airlines ni adalah syarikat luar negara yang mana dia mula dekat Eropah dan ibu pejabatnya terletak di Munich, Jerman. Maksudnya bukan syarikat Malaysia lah, tapi Airlines ni juga dah dilebarkan di Malaysia ni. Jadi dia adalah salah satu syarikat yang besar dan saya kenal pasti dia membawa keuntungan yang besar juga. Okey, seterusnya Petronas. Siapa tak kenal Petronas? Petronas ni adalah syarikat yang paling terkenal dekat Malaysia ni, yang mana syarikat gas, syarikat minyak semua tu kan. Ada banyak orang panggil apa? Ada banyak bisnes lah under Petronas ni. Contoh macam bisnes minyak, gas. Lepas tu dia ada juga buka universiti, pendidikan. Ada banyak bawah Petronas ni. Jadi dia adalah satu syarikat yang besar yang mana kalau kita melabur kat syarikat ni dia akan beri keuntungan yang besar. Tapi kalau kita semak dekat Bursa Malaysia ni ada 3 syarikat utama lah untuk Petronas ni. Ada Petronas Gas, Petronas Sdn Bhd, Petronas Gas Sdn Bhd, Petronas Sdn Bhd dan lagi satu tu under Petronas juga tapi nak cakapnya dekat Bursa ni syarikat Petronas yang paling kiranya tiga syarikat Petronas yang paling tinggi keuntungan dia diletak dalam bursa. Yang lain-lain tu tak adalah dalam bursa Malaysia. Okey, lepas tu Petronas ni adalah syarikat perbadanan ke-13 paling banyak buat keuntungan di dunia dan paling banyak keuntungan di Asia. Maksudnya ini adalah salah satu syarikat yang bawa keuntungan yang besar. Tapi betul ke dia tunjukkan keuntungan yang besar? Okey, kita akan tengok lepas ni lah. Okay, kemudian yang terakhir adalah syarikat Sunway. Sunway ni adalah syarikat yang mempunyai banyak sektor perniagaan. Kalau kita tahu dekat KL kita ada Sunway Putra Mall, Sunway Lagoon. Banyaklah Sunway City lah macam tu kan. Jadi Sunway ni dia macam Scientech juga sebab dia ada hartanah juga tapi dia juga macam dia lebih luas sebab dia bukan je hartanah je. Dia ada Sunway University, dia ada hospital, so dia lagi luas lah. Lepas tu dia ada membangunkan juga hartanah di China, India, Cambodia, Vietnam, Australia dan juga Singapura. Okay, itu Sunway. Okay, ini adalah pengenalan ringkas untuk 6 syarikat yang saya pilih dan saya kaji lah. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada Okey, yang saya cakap Bursa Malaysia ni, ini adalah satu rajah yang mana saya ambil graf ni dalam Bursa Malaysia kecuali tabung haji. Sebab tabung haji dia tak ada dekat dalam Bursa Malaysia. Kecuali lagi 5 syarikat tu dia ada kat Bursa Malaysia lah. Okay, kita tengok graf tu tunjuk turun naik. Jadi daripada situ kita boleh detect sama ada sekarang ni syarikat tu tengah mencapai keuntungan ataupun kerugian. Kalau graf tu jatuh maksudnya kerugian lah. Lepas tu kita boleh semak ikut tahun atau bulan lah. Ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Ada 3 tahun. Jadi kita boleh lah nak tengok dalam macam jumlah setahun tu. Bila kita tengok jumlah setahun, lebih jelas lah macam dalam setahun ni syarikat ni tunjuk keuntungan sebab graf dia tinggi je. Macam kita tengok syarikat Airlines Berhad kan, saya tengok dalam tempoh setahun. Daripada awal bulan ni dia rendah, lepas tu akhir dia tinggi. So maksudnya dia nak cakap dia rugi ke? Dia tak rugi. Dia rugilah awal-awal tapi yang belakang-belakang nak ke akhir tahun dia tinggi. Dia capailah pencapaian ataupun capailah keuntungan. Kalau kita tengok pula syarikat bursa ni, dia macam naik turun lah. Macam syarikat Scientech ni pun naik turun. Daripada situ pun kita dah boleh detect dah macam mana keuntungan syarikat ni. Lagi satu yang menariknya Bursa Malaysia ni kita boleh detect untuk satu hari berapa hari bulan tu. Contoh kita nak start pelaburan 1 hari bulan 10 contoh kan. Dan kita akan select lah kita nak tengok setahun ke 6 bulan. Okay, kalau kita nak buat tempoh 6 bulan kita select 6 bulan. Lepas tu dia boleh pilih kita nak chart type ataupun kita nak pilih ada yang graph punya. So kalau kita select yang graph punya dekat atas ni yang kecil ni ada. Lepas tu nanti kita akan tengok kita letak anak panah kat bawah ni dia akan keluar 1 hari bulan 10. Lepas tu dia akan bagi tahu duit masuk dan duit keluar. Maksudnya open market dan value close dia. Okey, contoh harga open market dia cakap RM3.59. Lepas tu dia akan bagi tahu value close dia berapa. Jadi situ kita untuk buat pelaburan ni kita nak make sure value close ataupun duit keluar ni, duit masuk duit open market ni kita bagi kat syarikat kan. Kita nak untuk duit balik kita nak tinggi lah. Kalau kita dapat kurang maksudnya rugi lah. Kita bagi mahal, kita bagi RM5. Okay, bayangkan kita bagi RM5. Lepas tu tiba kita dapat balik kat kita, orang tu hutang kita RM5. Tiba dia bagi kat kita RM3 je. Tak cukup kan? So macam mana keuntungannya? Sebab itulah dalam bisnes ni kadang orang letak kadar bunga kan. Bila orang pinjam dia akan letak bunga untuk orang bayar lebih sebab dia nak keuntungan. Jadi macam itulah juga pelaburan. Kita nak
open market kita ni, value close kita ni lebih daripada jumlah open market, barulah namanya pelaburan sebab kita nak cari keuntungan. Jadi dalam Bursa Malaysia ni, dia memang akan bagi tahu, kita select 1/10, dia akan cakap kat atas tu open market dia berapa dan value close dia berapa. Jadi dari situlah kita boleh buat kira-kira kita nak melabur macam mana kan. Okay, lagi apa yang dekat Bursa Malaysia ni? Dekat Bursa Malaysia ni kita boleh type lah. Contoh kita kenal syarikat syarikat Sunway ke gitu. Macam pernah dengar syarikat Sunway, orang cakap kalau syarikat Sunway ni besar. Cuba search kat Bursa Malaysia tu. Kalau dia betul ada syarikat yang besar dan syarikat yang bawa keuntungan, maksudnya dia mesti ada dekat under Bursa Malaysia punya mini syarikat lah. Jadi macam ni saya tengok, okay, Sunway ada, Sintech ada. So bila ada maksudnya dia ada pasaran yang tinggi jugalah untuk kita melabur. Tapi sebelum kita melabur tu kita tengok juga dan kita buat juga kira-kira. Okay, lepas ni kita akan pergi kepada kira-kira. Kita dah nak saya pilih tadi 6 syarikat, tapi belum tentu saya akan melabur dekat 6 syarikat ni sebab saya akan semak dulu pelaburan dia ataupun untung rugi dia. Bila saya dah kenal pasti untung rugi dia dalam sesuatu tempoh tu, baru saya akan buat keputusan. Oh, layak tak aku melabur kat sini, layak ke tak? Macam tu. Jadi kita kena buat, sebagai pelabur kita kena buat macam itulah, okay? So sekarang ni kita akan tengok secara, sebelum saya pilih syarikat melabur, saya buat kira-kira untuk sebulan, untuk tempoh sebulan, iaitu bermula dengan bulan 8. Bulan 8 Ogos. Kita mula dengan bulan Ogos. Ni pertama adalah syarikat Sintech Berhad yang mana saya mula buat kira-kira daripada bulan Ogos ni. Modal saya adalah dengan RM 100,000. 100,000. Kita tengok kalau kita melabur dalam sebulan, kita akan dapat berapa balik keuntungan kita dalam bulan tu dengan 100,000 ni. Ingat, pelaburan kita nak capai keuntungan, bukan nak capai kerugian. Dalam ni saya buat kira-kira dalam aplikasi, dalam Excel. Excel ni senang lah untuk kita kira-kira. First, apa nama syarikat tu, lepas tu modal. First modal ni adalah modal pertama kita lah. Macam saya, first modal saya adalah RM100,000. Kemudian unit ataupun modal ataupun open market kita. Lepas tu open market, value close, nilai pelaburan, untung dan modal seterusnya. Open market dan value close tadi ni yang mana dah dibagi tahu dalam Bursa Malaysia tadi. Kita buka Bursa Malaysia, kita boleh checkkan kita punya open market dengan value close. Daripada situlah. Lepas tu nanti dia akan automatic keluar untuk pengiraan modal seterusnya dan untung seterusnya kita. Kalau yang warna merah ni menunjukkan kerugian kita. Kita tengok untuk masa tempoh sebulan dalam syarikat Sintech ni bulan 8, ada lebih kurang 6 kali kerugian. 2, 4, 6. Ada 6 kali kerugian. Dia tak banyak sangat tapi dia quite banyak juga. Kalau boleh kita, mestilah sebagai pelabur kita tak nak cari langsung kerugian. Tapi mustahil sebab sepanjang saya semak Bursa Malaysia tu, dalam tempoh sebulan tu, semua syarikat pasti akan ada paling sikit pun 2 kerugian. Mesti akan ada juga. So susahlah untuk kita kosongkan jumlah kerugian tu. Tapi tak apa, kalau tak banyak, dan still kita tengok pula untung akhir kita. Daripada 100,000 yang saya labur tu, akhir sekali saya dapat 110,301. Jadinya saya untung 10,300. Banyaklah kan untuk sebulan 10,300 tu. Kenapa dia banyak? Sebab value ataupun nilai duit untuk open market dia tinggi. Dia RM3. So agak tinggilah berbanding dengan sen ataupun RM1. So dia RM3. Dia agak tinggilah open market dia. Jadi kita akan dapat pulangan pun tinggi. Dan bagi saya 10,000 untuk masa sebulan tu banyak juga. Seterusnya kita tengok kepada syarikat Petronas. Syarikat Petronas Gas. Saya pilih syarikat Petronas Gas. Dalam bulan Ogos ni banyak betul merah-merah untuk syarikat Petronas ni. Kalau kira ada 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kerugian. Dan yang nampak lagi kerugian tu sebab untung akhir ni rugi. Rugi sebab daripada saya melabur 100,000, akhirnya saya dapat berapa? 98,000. Dah rugi 1,500. Kita dalam melabur kita nak rugi. Tapi bulan ni dekat Petronas kita rugi 1,500. Seterusnya syarikat bursa. Syarikat bursa ni dia punya kerugian ada 5 kali je. Ni antara yang paling sikit lah, 5 kali je. Lepas tu keuntungan yang saya dapat 7,000. Kenapa? Dia rugi sikit tau berbanding dengan Sintech tadi. Tapi Sintech tadi dapat 10,000, yang ni dapat 7,000. Sebab kita tengok value lah open market dia. Dia kalau dia rugi banyak sebab open market dia nilai duit dia tinggi, RM6. So kalau dia rugi, dia bagi kerugian yang banyak. Kalau dia untung pun dia bagi keuntungan yang banyak. Dia macam tu. So kat sini dia rugi sikit tapi orang panggil apa ni,
open market dengan value close itu sama, ada yang sama. Bila ada yang sama, maksudnya kita tak dapat apa-apa keuntungan dan kita tak dapat apa-apa kerugian. So, keuntungan dia sikit lah berbanding dengan Scientech tadi. Okay, seterusnya syarikat Allianz. Syarikat Allianz ni adalah salah satu syarikat yang tinggi juga sebab 3 kali je dia rugi. 3 kali dia rugi. Lepas tu open market yang value close dia sangatlah tinggi ya sebab RM15. Dia start dengan 15. So bila dia start dengan 15 memang open market dia tinggi. Lepas tu kalau kita dapat keuntungan waktu value close tu mesti dah tinggi juga. Lepas tu rugi dia pun sikit. So bila dia sikit saya untung kat sini 13,000. Nak ada hampir 13, nak hampir dengan 13,500 lah maksudnya. Macam tinggi untuk saya punya keuntungan. Jadi berbaloi tau kalau kita nak melabur kat sini. Dalam masa sebulan je kita dah boleh dapat lebih banyak keuntungan. Jadi dia adalah satu syarikat yang dalam senarai saya. Tapi sebelum tu, sabar dulu, kita akan tengok keputusan akhir apa yang saya pilih. Okay, syarikat Sunway. Syarikat Sunway pun sikit juga rugi dia. Dia ada 3 kali rugi je. Lepas tu dia punya keuntungan pun tinggi. Walaupun open market dengan value close dia RM1 je, tapi keuntungan dia tinggi sebab kerugian dia sikit. Jadi kat sini kalau kira-kira dalam sebulan saya dapat untung 25,600. Dia tinggi. Itu salah satu contoh pengiraan lah yang saya buat dekat Excel. Okay, kita pergi kepada topik perbincangan. Ni dah nak masuk dah kepada syarikat yang saya pilih lah. Okay, perbincangan ni sewaktu ni saya untuk macam mana saya boleh dapat modal RM100,000. Okay, saya dapat modal ni sebab saya menang bila saya ikuti peraduan yang dianjurkan oleh syarikat Nestle. Peraduan ni ditawarkan seperti berikutlah, di mana saya kumpulkan produk Nestle sama RM30, ada rezeki untung dah dapatlah RM100,000. Jadi bila saya menang dan saya dapat RM1,000 ni, jadi saya berfikir untuk buat pelaburan. RM1,000 ni adalah kosnya agak tinggi, tapi saya tak adalah fikir nak buat pelaburan hartanah. Sebab hartanah ni kos tinggi dan saya tak pasti sama ada saya mampu tak dengan RM100,000 ni. Kemudian kalau saya nak buka bisnes pun kita kena ada matlamat lah untuk buat bisnes tu. Jadi saya macam kenapa nak susah kalau saya boleh check je dalam syarikat bursa ni, dalam bursa Malaysia ni kat mana saya nak buat pelaburan dengan RM1,000 ni. Tak salah pun nak labur semuanya dekat syarikat dengan RM1,000 kan. Okay, jadi saya dalam 6 syarikat tadi saya pilih 3 je sebab 3 ni je yang tunjuk ke paling tinggi punya keuntungan dalam satu bulan tu. Okay, yang paling tinggi adalah Bursa, Sunway dengan Allianz. Kita tahu kan Bursa tadi 5 je rugi dia, Sunway 3, Allianz pun 3. Tiga-tiga ni memang tunjuk keuntungan lah. Kalau tengok graf kat sini, saya pergi next slide. Tak pergi next slide. Okay, tengok ni, graf dia semua naik. Saya start Ogos dah dekat sini dah. Dekat sini. So tinggi kan. Saya buat pelaburan start Ogos dia tinggi. Okay, lepas tu tapi saya terpaksa menolak satu syarikat. Saya terpaksa menolak syarikat Allianz sebab syarikat ni bukanlah syarikat yang patuh syariah. Okay, lagi satu pengetahuan. Dalam Bursa Malaysia ni, bila kita sesyarikat, kalau ada dah syarikat ni under Bursa Malaysia, kita bukan je boleh tengok keuntungan dan kerugian dia. Kita boleh tengok juga, dia akan bagi tahu tau. Dekat tepi ni, dekat sini dia akan bagi tahu sama ada syarikat ni dia patuh syariah ke tak. Kalau kita tengok kepada Allianz, dia tak ada syariah komplain tu. Dia tak ada patuh syariah punya ni lah, dia akan bagi tahu ni syariah komplain. Maksudnya patut syariah. Tapi Allianz ni dia tak beritahu. Maksudnya dia bukanlah syarikat yang patut syariah. Jadi sebagai umat Islam, kita terpaksa menolak syarikat yang tidak patut syariah ni. Sebab dalam ekonomi, Islam tegaskan kita untuk patuh. Walaupun kita join ekonomi semasa dunia sekarang, kita still kena patuh pada syariah. Dalam dalil, dalam seperti mana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah, yang bermaksud orang mukmin yang kuat ni lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada mukmin yang lemah. Sedang setiap mukmin itu semuanya baik. Utamakanlah terhadap perkara yang menjamin kemanfaatanmu dan sentiasa bermohon pertolongan Allah tanpa rasa lemah semangat. Dah kat sini kita kena highlightkan, kita kena berusaha terhadap perkara yang menjamin kemanfaatan kepada kita. Kalau memanglah dia bagi manfaat dekat dunia, kalau kita melabur dekat syarikat yang tinggi kan, dia bagi manfaat kita kat dunia, tapi kat akhirat dia bagi tak? Kat akhirat Allah soal kalau kita tak cari syarikat yang patut syariah, tak boleh. Jadi saya terpaksa menolak Allianz ni, walaupun Allianz ni adalah salah satu syarikat yang paling tinggi dia bagi keuntungan kat saya. Jadi saya terpaksa tolak dan saya hanya pilih 2 syarikat je pada akhir sekali. Okay, keputusan akhir saya pilih 2 syarikat je, iaitu syarikat Bursa Malaysia dan juga syarikat Sunway Berhad. Okay, saya melabur selama bulan 8, 9 dan 10. Saya melabur selama 3 bulan. Okay, sebelum saya melabur, sebenarnya 3 bulan tu saya cuba kira untuk satu syarikat je. Macam mana kalau saya labur dekat satu syarikat je, sama ada syarikat Bursa sahaja ataupun syarikat Sunway saja.
Okay, ni kiraan yang saya buat untuk satu-satu syarikat selama 3 bulan. Kalau saya kenal pasti dia ada banyak kerugian lah untuk 3 bulan. Dia tak adalah banyak sangat untuk tempoh 3 bulan ni. Cumanya kalau boleh kita nak usahakan supaya tak ada rugi. Tak ada rugi. Saya nak balik pulangan saya mestilah lebih banyak daripada 1,000 tu. Okey, kalau dalam tempoh 3 bulan untuk syarikat bursa ni saya dapat untung 12,000. Lebih lah, nak dekat 13,000 lah. Lepas tu dekat syarikat Sunway ni nak dekat 19,000, 18,000 lebih. So Sunway ni adalah yang paling banyak lah, yang paling tinggi lah. Tengok saya kat sini. Dua-dua syarikat ni bagi keuntungan untuk 3 bulan. Tapi saya nak usaha untuk tutup kerugian yang merah-merah tu. Saya tak nak ada. Jadi saya membuat keputusan akhir untuk melabur kepada kedua-dua syarikat yang berbeza ni dalam tempoh 3 bulan. Maksudnya sepanjang 3 bulan tu saya melabur dekat syarikat Sunway dan juga saya melabur dekat syarikat bursa. Tetapi syarikat utama dia syarikat Sunway. Sebab tadi syarikat Sunway yang bagi keuntungan paling tinggi. Jadi saya pilih syarikat Sunway. Tapi dekat kerugian syarikat Sunway tu saya tutup dengan keuntungan daripada syarikat bursa. Macam tadi ada lebih kurang belas kerugian, tapi sekarang saya berjaya meninggalkan hanya 7 macam tu, 7 kerugian je. Kalau tengok yang merah-merah ni adalah kerugian yang masih ada lah. Kalau berbanding tadi, ini banyak kerugian, ni pun banyak kerugian, tapi saya dah tutup. Tinggal yang merah ni, yang bawah-bawah ni je sikit. Lepas tu yang kuning ni, yang mana tadi dia rugi, tapi saya berjaya cover dengan syarikat syarikat Sunway. Saya cover lah untuk bagi dia tak rugi dah. So yang kuning-kuning ni tak rugi dah. Bila tak rugi dah, modal keuntungan akhir saya selama 3 bulan ni nak dekat 29,000. 28,892 nak dekat 29,000. Jadi tu adalah keuntungan yang banyak bila saya dah berjaya tutup lopong-lopong kerugian tu lah. Okay, kat sini ada rumusan yang mana syarikat paling sikit jumlah kerugian ni adalah syarikat bursa. Jadi saya jadikan syarikat ni sebagai pelaburan utama. Lepas tu saya tutup syarikat ni. Lagi satu saya pilih bursa ni sebab syarikat ni adalah value untuk open market dia dengan value close dia tinggi. Sebab bursa ni open dia RM6. So tinggi. Jadi dia bagi keuntungan yang tinggi lah. Kemudian saya selitkan dengan syarikat Sunway untuk tutup kerugian syarikat bursa. Okay, inilah raja keseluruhan dia yang mana akhir sekali saya dapat untung 28,892.18 sen. Jadi balik daripada modal saya labur tadi 100,000, dapat balik pulangan kat saya sebanyak 128,892.18 sen selama 3 bulan. Ini kalau saya buat setahun, mungkin lagilah banyak keuntungan yang kita dapat. Okay, kesimpulannya, kepentingan pelaburan ni, kita buat pelaburan ni untuk tangani kenaikan inflasi. Lepas tu untuk bagi pulangan yang lebih baik. Lepas tu sumber pendapatan kedua dan juga mengawal pembelanjaan harian. Seperti kita tahu orang melabur ni untuk pendapatan kedua je. Sebab kita dah ada pendapatan tetap, kita dah ada gaji. Tapi kita ada modal untuk macam kita buat benda sampingan. Selain orang meniaga, orang akan buatlah pelaburan untuk cari modal lebih. Okay, jadi kesimpulannya kat sini, untuk melabur ni kita kena bijak memilih syarikat pelaburan. Kita tak boleh sembrono panggil Kita tak boleh sembrono je untuk pilih pada mana syarikat. Jadi nasihat ataupun tips saya setakat saya buat portfolio kewangan ni yang saya tahulah untuk melabur ni, tips dia tengok dekat Bursa Malaysia, lepas tu buat kira-kira dulu. Kalau tak nak buat kira-kira terus, kita make sure cari syarikat yang betul-betul bagi keuntungan dalam tempoh masa yang kita nak melabur tu. Sebab ingat, melabur ni untuk bagi keuntungan, bukan bagi kerugian. Okay, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.